Kita mulakan dahulu dengan ibadat haji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, haji ini selepas kita melihat, maka kita katakan ia adalah tetamu Tuhan. Berapa ramai orang nak ke Mekah tak dapat. Berapa ramai orang yang dimudahkan untuk menapak kakinya dan berwukuf di padang Arafah. Maka di situ signal menunjukkan bahawa itulah takdir ilahi yang kita imani, qada dan qadar, yang menentukan betapa mudahnya seseorang ke Mekah dan terkadang-kadang begitu sukar untuk seseorang menuju ke kota suci Makkah. Itulah gamita Makkah, lambaian Kaabah. Justru bagi siapa yang mendapatinya dan memperolehinya, maka bahasa yang paling sesuai untuk dia katakan adalah Alhamdulillah. Tuan-tuan sendiri tengok, dan saya sendiri pun tengok. Sebagai contoh, kami di wilayah Persekutuan setiap tahun ada satu acara besar. Nama acara itu mengucapkan selamat jalan kepada jemaah haji Malaysia. Biasanya ke bawah duli Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung akan turun sebagai satu simbolik menggambarkan bahawa kerajaan memberi sokongan dan dokongan dan memberi iringan doa supaya bakal-bakal haji ini dapat melaksanakan ibadat haji sehingga meraih kemakburan. Apa yang saya tengok, jemaah haji ini tak kala berada di Kelana Jaya sebagai contoh, di tabung haji, bila mana azan berkumandang melepaskan para jemaah menuju kepada bas masing-masing yang ditetapkan, cucuran air mata berada pada kelopaknya, merasa sayu, syahdu, heba, gembira bercampur dalam satu suasana yang tak mungkin dapat ditafsirkan. Kerana itulah perjalanan, kita katakan perjalanan ilahi, perjalanan menuju kepada Tuhan. Kalau kita semak sejarah dalam kitab-kitab klasik, sebagai contoh kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang kami terjemahkannya dan kami telah mensyarahkannya dengan menamakan At-Tawdih. Dalam kitab tersebut, Imam Nawawi menukilkan satu kisah. Seorang perempuan nun jauh datang berkelana melaksanakan ibadat haji. Bila mana sampai di tanah haram Makkah, mulutnya tak lekang daripada menyebut Aina baitu Rabbi, Aina baitu Rabbi, mana dia rumah Tuhanku. Sehingga akhirnya orang kata, sabar, nanti kamu nampaklah, kamu dapatlah. Kemudian tak kala dia tengok Kaabah. Bila dia tengok saja Kaabah, tidak semena-mena dia berlari meluru kepada Kaabah, dan dia bergantung pada sitar atau kelambu Kaabah dalam satu tempoh yang lama, sehingga orang memerhatikannya terkejut. Selepas daripada itu, tubuhnya longlai menggelongsor jatuh.
didapati beliau telah meninggal dunia. Betapa rindunya, betapa kasihnya dia, betapa fahamnya makna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah terjemahan hati daripada ketulusan hati yang disinari taufik dan hidayah Tuhan Rabb al-Alamin bagi mentahqiqkan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah kepada manusia, hai Ibrahim, supaya melaksanakan ibadah haji. Pasti mereka datang sama ada berjalan kaki kerana jauhnya perjalanan, atau terpaksa menaiki unta sehingga unta yang gemuk menjadi kurus, datang daripada segenap ceruk pelosok tempat di muka bumi ini yang jauh sana, merantau menuju menyahu panggilan ilahi. Itulah hebatnya ibadah haji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah haji? Kenapa? Adakah kerana kita ada duit banyak maka kita kena pergi ke Mekah? Maka jawapannya itu sebagai syarat untuk menjadikan haji itu wajib. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu memungkinkan untuk menuju ke sana. Atau kerana semata-mata bila dia pergi ke Makkatul Mukarramah, maka dia dapat merasakan dia telah melaksanakan rukun Islam. Ya, memang benar. Tetapi sebenarnya Allah mengelahkan. Mengelahkan maknanya menyebut kerana kenapa Allah taklifkan ibadah haji, iaitu liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah. Ni dua perkara, supaya manusia menyaksikan manfaat bagi mereka, dan yang keduanya zikrullah. Ini dia. Dan cukup dua perkara ini untuk kita nuktahkan perbincangan kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat faham ibrah dan falsafah di sebalik taklifan haji yang Allah taklifkan kepada kita ini. Pertama, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Satu kalimah yang cukup menarik, tuan-tuan. Sebagaimana rukun Islam yang pertama, bahasa yang digunakan adalah syahadah. Dan rukun Islam yang terakhir digunakan syahadah. Sebagaimana yang pertama digunakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau disebut syahadatain, maka kalimah asyhadu di situ adalah apabila kita telah menzahirkan daripada lubuk hati kita keyakinan maknawi batin kita dan juga kefahaman zahir. Begitu juga apa yang kita saksikan untuk mentauhidkan Allah, menyaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan menyaksikan risalah nabawiyah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai memang itulah pesuruh Allah. Tengok, kalimahnya adalah saksi, asyhadu.
Makanya bila masuk dalam bab haji ni, Allah guna sekali lagi dalam satu bentuk yang mana disebut liyashhadu manafi'a lahum. Di sini dia tak sebut liyashhadullah, dan dia tak sebut liyashhadu Rasulullah. Itu pengulangan syahadatain yang sudah berlaku hak pertama tadi. Maka liyashhadu di sini seolah-olah nak memperkukuhkan ma'rifatullah, nak mendalami keimanan kepada Allah, dan juga nak menjelaskan wadihnya sifat hakikat sebenar kita sebagai hamba Allah untuk menzahirkan matlamat ubudiyah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, liyashhadu memberi makna signal yang cukup besar. Al-Imam Az-Zarkashi telah syarahkan satu persatu. Kita serahkan kepada mereka syarahannya cara panjang lebar. Allah menyebut liyashhadu supaya mereka menyaksikan. Dan di sinilah uniknya dalam bab haji. Dia sebut kalimah manafi'a lahum. Makna manafi'a lahum adalah manfaat bagi mereka. Manfaat di sini pertama didatangkan dalam bentuk jamak. Jamak ni maknanya plural, banyak. Ertinya dalam melaksanakan ibadah haji ni bukan satu saja manfaat, dapat banyak. Keduanya, manfaat ini dijamakkan, sengaja dinakirahkan. Alif lam tak ada. Tak sebut al-manafi'a lahum, tapi dibiarkan dalam bentuk nakirah yang merupakan umum, campur pula dengan sifatnya jamak yang menunjukkan banyak. Maka di situ keluasan manfaat yang diperolehi dengan pelbagai rencah kemanusiaan. Di sini para ulama membahagikan kepada dua. Satu, manfaat dunia. Kedua, manfaat agama. Nak pecah lagi boleh, tapi kita mudah kita sebut dulu. Sekali ibadat haji berlaku, tuan-tuan, berapa banyak melahirkan milioner dan bilioner umat Islam. Sekali ya ibadat haji. 1 tahun sahaja ibadat haji macam mana? Tahun lepas saya jadi pakar rojok tabung haji. Datang seorang lelaki pakai jubah macam kita lah, putih biasa selama cek lah. Masuk di hotel besar kita tu, tabung haji Janadariyah, Abraj Janadariyah. Bila sampai di hotel tersebut, tuan-tuan, dia tengok sahabat saya tanya. Sahabat saya kata, Datuk kenal tak orang tadi? Kata tak. Itu toke tycoon besar tu. Dia pemunya hotel. Dan hotel yang dia punya pula bukan sebiji, bukan sebuah, 7-8 buah. Dan sewa pula dia bukan sewa sebilik 50 riyal, 40 riyal. Tak main itu, tuan-tuan. Agak ni dia kira setahun lalu. Dan angkanya tak kurang 100 juta, tuan-tuan. Bayangkan kalau 300,5 juta setahun dapat, dengan hotel-hotel yang lain lagi. Maknanya 3 tahun dia jadi bilioner, tuan-tuan. Makan udang kara 3 ekor sehari tak habis. Lobster, kepala kambing, nasi Arab tak habis. Dengan duit banyak tu, tapi selama. Maknanya bahagian perhotelan sahaja orang boleh kaya.
Ini kita tak masuk tiketing kapal terbang. Ini kita tak masuk transportation. Ini semata-mata yang bawa ni tuan-tuan fahamlah macam mana manfaat. Ini tak termasuk ayam sembelih, ayam albaik, ayam apa lagi sembelih. Ayam golek. Orang yang biasa pergi ke Mekah antara 4 ke 5 juta ataupun 6 juta setahun. Sama ada dalaman atau luaran yang paling banyak. Kalau 5 juta, tolaklah separuh, maknanya tinggal 2 juta. 2 juta pagi, 2 juta malam nak makan ayam. Duk golek tu, ayam panggang 2 juta. Juta katakan seekor RM20. Berapa dah seekor? Tu hak ayam golek. Hak shawarma pula. Hak jenis daging pula. Hak jenis nasi pula. Nasi Arab. Siapa dia pernah pergi Mekah nasi Arab Ridhan? Oh. Tak temu di Malaysia tuan-tuan sedap. Orang beratus saja sejak. Tahan pula beratus tu. Saya tekuk saya ni taklah pandai sangat bahasa makan ni, bukan saya master chef. Tapi hak saya kata sedap, biasa orang kata sedap juga. Sebab saya tengok bila gugu saya makan tu, bila saya sedap, nampak sedap. Ya dah tu. Macam sini di Malaysia ni Sabah, di Cyberjaya tu. Oh tu suhu sangat nasi Arab. Tapi Ridhan tuan-tuan luar biasa. Kambing saja sembelih orang kata setiap hari untuk ni kat 200 ekor. Backwah sungguh lah kata orang. Seluruh serembang tu. 200 ekor tu tak masuk ayam lagi, tak masuk hal lain lagi. Kerja hati. Tuan-tuan bayangkan sebuku untuk 2 orang RM60. RM60. Aku tengok tengok aku bini sama makan. Pukul 12 pagi, 12 tengah hari pagi ke, ni baru bangun tidur tengok makan. Habis. Ada orang makan tidur makan habis. Sedap. Nak cerita bab makan, bab minum, laku semua Mekah. Berapa banyak orang dapat? Itu hak jual kain ihram tak masuk lagi. Hak jual tikar tak masuk lagi. Hak jual jenis serban. Kalau orang Melayu balik Mekah kan, macam Imam Koh lah pakai yang serban merah, pakai mislah ni, pakai spek mata hitam. Oh, anak dia, cucu dia confused. Imam mana? Tengok-tengok abah dia tu dia lakak tu. Nak ceritanya apa? Manfaat dunia teramat banyak. Kita perhati, kita tengok, itulah manfaat. Keduanya manfaat akhirat. Apa makna manfaat akhirat ini yang kita nak lebih besar lagi. Yang tadi kita sambilan saja kata. Ada manfaat akhirat di sini kita akan fikir. Kalau kita di kampung kita, di taman kita ni hebat, maka bila kita pergi ke Mekah, kita tengok 1001 macam orang yang hebat pada kita. Saya cuba buat hebat sekali tuan-tuan. Tuan-tuan tak mampu buat macam saya ni. Saya pergi semayang subuh baru-baru ni lah. Saya pergi semayang subuh pukul 2.30 pagi. Mana ada orang sini semayang pukul 2.30? Masuk pukul 5.45, biasanya pukul 6 baru sampai. Atau 5.30. Saya pergi semayang 2.30 pagi. Hebat saya. 2.30. Semayang pula mana? Di Masjidin Nabawi. Ni cerita benar. Ramadan minggu ni. Tengok-tengok, beribu orang ada dah dalam masjid. Aku ingat aku hebat dah. Ribu Allah. Nak masuk Raudah tak lepas dah. Jauh dah. 2.30. Gedebenya kita semayang subuh ke 2.30 nak pergi semayang tu. Jauh. Bukan 3 orang depan saya. Tengok di situ saya faham. Tengok. Inilah ibadat hati. Menginsafkan kita tu. Kita dapat ini.
Kita tengok pula ada orang pergi ke Mekah boleh khatam Quran. Duduk di Malaysia ni tiap kali Ramadan Alif Lam Mim. Habis Ramadan baru dekat Yasin baru. Tahun depan Alif Lam Mim balik. Tak khatam-khatam. Tapi bila sampai ke Mekah, ada yang khatam 2 kali sehari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang Mekah sekali, Madinah sekali. Macam-macam. Naik. Graf indeks ibadah tu naik tinggi orang. Tengok. Tuan-tuan, tidak ada kaki yang melangkah menuju ke masjid lebih ramai, lebih banyak, lebih kerap melainkan di Mekah. Saya ambil satu contoh sahaja, tuan-tuan. Sepanjang umur hidup kita, jangan ambil budak, jangan ambil kecil, jangan ambil tua. Ni di Malaysia, kita cakap ni konteks di Malaysia. Nak contoh macam mana hebatnya Mekah. Sepanjang umur hidup kita, kita ambil tua sikit, 70 tahun lah katakan. 70 tahun umur dia. Tapi dalam masa 70 tahun tu kita tanya Ji ni kaki masjid, kaki surau. Bahkan Ji ni kaki pondok, macam di Kelantan ke di ni. Dan Ji ni kaki semayang orang mati. Haji semayang orang mati berapa kali? Banyak kali lah. Sebulan tu adalah 10 kali, 15 kali, 10. Tu banyak tu. Biasanya kita 2 kali je, sekali je. Ambil orang banyak sekali ni. Dia kata ada 20 kali semayang sebulan. Gagah dia. Wallahi, bila mana kita sampai ke Mekah, setiap waktu semayang jenazah tu berpuluh-puluh orang jenazah kita semayang. Kalau tak ada as-salatu alal amwat, pelik. Kenapa tak ada jenazah hari ni? Bersusun mayat. Semayang jenazah kita duduk 45 hari Mekah dan Madinah campur dua-dua tu, tiap-tiap waktu kita semayang jenazah. Seolah-olah dengan kita hidup selama 70 tahun di muka bumi Malaysia ni, nak banding semayang jenazah saja kita kadang dah muka. Itu hebatnya haji. Tuan-tuan, sekali saya cuba fikir mahalnya Mekah, mahalnya Masjidil Haram. Bayangkan satu fardu, satu solat di sana menyamai 100,000 tempat lain. Kecuali Madinah 1,000, Baitul Maqdis 500. Satu solat menyamai 100,000 solat. Kita fikir hidup kita. Kita ni setiap hari 5 waktu. Setiap bulan kali dengan 30, 150 waktu. Setiap 10 bulan 1,500 waktu. Campur pula 2 bulan 300 waktu. Setahun kita sembahyang 1,800 waktu. 1,800 waktu yang wajib kita kena sembahyang. 10 tahun maknanya 18,000. 20 tahun bermakna 36,000. 36,000. 40 tahun bermakna kita sembahyang lebih kurang dalam berapa? 72,000. 72,000. Ini baru 40 tahun. Campur pula 20 tahun lagi. 20 tahun lagi jadi berapa? 36 campur 72 berapa? Berapa? 98,000. 98,000. Maknanya tuan-tuan, itu baru 60 tahun. Artinya seolah-olah satu waktu kita sembahyang Zuhur di Masjidil Haram macam satu umur kita.
Ni hak banding mayang fardu ni. Macam satu umur kita. Umur kita 62, 63, 61, 62. Macam tu. Satu waktu. Kita pergi. Bayangkan kita boleh sembahyang banyak kali. Ini satu waktu. Sebab itu kita kata Mekah ni dia luar biasa. Saya ada kawan tuan-tuan. Dah kita ramai kenal orang dah ni. Ada kawan-kawan saya, kawan-kawan luar biasa. Dia pergi Mekah tu macam dia pergi Seremban. Kerang. Sebulan sekali, sebulan setengah sekali, 2 bulan sekali. Dia bukan syekh haji, bukan syekh umrah. Syekh umrah ni lain. Ni yang biasa, luar biasa sendiri. Saya pergi 2 kali dah dengan dia. Saya tanya dia satu soalan. Syekh, ada tak entah pergi paling cepat sekali Mekah? Dia kata saya pergi Mekah sehari, paling cepat sekali. Saya naik kapal terbang. Saya terus sampai ke Madinah. Duduk Madinah ziarah. Semayang 2 waktu. Kemudian masuk Mekah. Sudah masuk Mekah, buat ibadat haji, buat ibadat umrah. Sudah tu semayang fardu, kemudian patah ke Jeddah balik. Immigration tu kejut apa kejap. Ada. Saya tanya pengalaman kita pergi sana, ada tak kita temu orang pelik? Kau jenis pergi setiap minggu ke apa? Ada. Ada orang kaya tuan-tuan, naik private jet pergi semayang Jumaat je, dah main balik. Dia macam kita pergi semayang di masjid negeri tu. Ada. Ada orang macam tu. Ya, kaya telajak. Bukan telajak laris, kaya telajak. Tengok. Jadi bila kita tengok pelik macam tu, kita kata Allah bezanya. Ada orang dia pergi ke Mekah bulan Ramadan, ni orang kuih apa, sewa hotel yang mahal seperti Darut Tauhid Intercontinental. Sekali sewa 8 bilik. Hak nampak lalu Kaabah tu. Satu-satu harga 10 hari Ramadan tu melambung 80,000, 70,000 dia selamba je. Habis semua 1.5 juta, 2 juta biasa je. Relax berada bro. Barang yang ada. Ada orang macam tu. Dia fikir lain tuan-tuan. Kita pun kata Allah hebat. Di Mekah kita boleh tengok ada orang yang tuan-tuan, dia datang ke Mekah, dia tak duduk hotel, duduk dalam Kaabah, duduk dalam Masjidil Haram. Saya ingat saya pergi dulu, paling buat dengan sahabat. Ni cerita dalam 20 tahun lepas lah, masa tengah belajar itu. Tanya saudara duduk mana, yang hotel mana? Hotel mana? Dia bawa satu beg sandang, dia sakut di pagar Masjidil Haram. Dulu pagar dekat sangat, kat 20 tahun. Oh, pagar dekat. Etikah situ ni orang Pakistan, tuan-tuan. Menguasai Pakistan, India, Bangla. Menguasai musim umrah baru ni penuh duk etikah. Lepas mayang subuh tu syahid semua tidur. Penuh. Bukan 4 orang lah. Saya ingat beratus ribu pakat tidur semua. Ya Allah. Tengok. Di situlah kita faham tu. Jadi tuan-tuan, cerita bab haji ni banyak. Saya taklah nak dapat cerita panjang. Biar saya nak masuk satu lagi isu, namanya korban. Korban ni tuan-tuan, satu ibadah yang luar biasa. Kenapa kita disuruh korban? Korban ni tuan-tuan, dia tidak ada pada kertas nilai keuntungan. Tak ada. Atas kertas, atas nama ekonomi, tak ada. Dalilnya kita pergi kat Tok Imam. Imam,
ataupun pengusi imam surau, ji korban lembu seekor apa, maka imam ataupun pengusi surau jawab nak standard ABC. Ni sekarang ni ada hak bagi dah ABC. Kita kata hak besar hak A ke hak C? Dia kata hak A hak besar. Okey, nak hak C je dia. Style orang kita nak hak paling kecil. Dia nak kecil. Hak C. Kalau ni kata hak C paling murah pun lebih kurang dalam RM500. Itu paling murah. Sedapnya RM550. Hak A RM1,000. Kita cari hak nombor RM7,000 seekor. Contoh saya pergi tengok lembu, ada yang RM12,000, ada RM13,000 sosok. Tekak dia besar, ada perut kita. Bukan tekak kita, besar lembu. Jadi nak cerita ni, kita ambil yang hak C ni, bayar RM500. Bila sembelih lembu tersebut, bila bagi 7 ataupun bagi 8 lah katakan, sebab adalah orang fakir sikit gini, kita hanya mampu buat balik dalam 4 kilo je daging, tak masuk tulang, atau 3,5 kilo, katakan 4 kilo. 4 kilo yang kita dapat tu, nisbah duit kita RM500. Maknanya tuan-tuan, sekilo jatuh dekat dengan RM125. Kalau kita pergi beli daging fresh, batang pinang atau apa pun, baru RM20 baru. Paling banyak pun hak molek RM25. Tapi hak ni jatuhnya sampai 100 lebih. Mana nilai komersial tak ada. Korban. Tapi kita buat. Bahkan kata ulama, kalau kita ambil duit RM500, kita pergi beli daging kap, lepas bagi, kita dapatlah banyak, kita pun bagi kat orang sekilo banyak. Dengan kita korban jauh lebih afdal. Tengok kenapa jadi macam ni? Tak lain tak bukan, itulah namanya pengorbanan. Korban. Bila korban ni, dia nak latih kita daripada sifat-sifat bakhil. Dia nak buang sifat bakhil. Orang yang boleh korban ni orang yang hebat, tuan-tuan. Sebab itu kita ni kalau boleh, sepapa mana sekalipun kita, bila mana kita mukallaf, kita besar ni, kita target, kita nak korban. Korban. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang ada keluasan harta tapi dia tak korban, tak payah hampirlah dengan tempat kita sembahyang. Orang panggil bahasa marah lah, hang ni tak patutlah korban kau. Sebab itu Pak Makda orang kampung tu, dia tanya Tok Iman, lembu berapa seekor sebahagian? Tok Iman kata RM100 dah sekarang. Tahun ni 85, tahun depan saya yakin dah RM100 lah. Dia gaji 800 je sebulan, campur makan, minum apa-apa. Dia kumpul RM10 setahun, sebulan. Sampailah masa boleh korban tu, dia keluar duit RM100 tu, terketar tangan, Parkinson. Tapi dia semangat. Dia ni orang-orang tua dulu, dia korban. Tapi kita tak. Saya punya satu falsafah mudah, kita kena korban. Dan bila kita korban, kita jangan anggap bahawa kita simpan duit korban tu, kita dah korban jadi menyebabkan kita kaya. Tak pun. Dan dengan sebab kita korban tu, kita akan jadi apa kerana? Tak pun, insya-Allah. Bahkan mungkin ada rezeki kot lain. Korban. Cuma kita kena bijak, kena faham, kena
hebat sikit pada azan. Azan terus ke? Terus. Ada makan tak ni? Kalau ada makan, saya akan berhenti awal. Sebab saya kalau tak ada makan boleh lama sikit. Jadi ada makan ni baik kena makan. Pelik tau. Lepas tu ada makan orang lama lagi tak. Nanti orang maki saya, marah saya buat apa, lambat sangat. Jadi kita ni bab makan kena jaga. Nabi sendiri aja makan. Jadi dia belajar ni macam tu. Kena berterusan berkala. Ada masa tu. Guru kami ada ngajar pendek tak panjang-panjang. Tapi bab makan dia macam mana? Sebab orang suka macam tu. Sepengetahuan saya lah, saya ngajar pendek. Tapi bila ada makan, anak murid saya tak ada seorang marah. Semua senyum je, suka. Faham. Jadi kengaman dengan murid tu, itu penting. Jadi maksud saya kena belajar sentiasa. Bukan semalam ni pakai habis lalu. Tak, kena belajar. Korban ni tuan-tuan, kalau kita tengok signal macam ni, kita kena tengok. Bila kita tengok apa kita setiap tahun sebahagian, kita jangan rancang setahun sebahagian. Kita rancang setahun seekor lembu. Allah Ustaz kagum dia cakap. Dia gini je tuan-tuan, bukan mesti kaya, tapi kalau nak boleh. Kita kena ada target seekor lembu sekurang-kurangnya. Supaya apa? Yalah, kalau kita nak kaya pun kita tak mau kongsi dengan orang. Sama juga kalau kita boleh seekor untuk kita seorang atau keluarga kita, itu lagi baik. Maknanya al-asalnya macam tu, tapi oleh kerana tak mampu, kena kongsi, itu soal lain dah. Kongsi 7 ataupun seekor kambing, tapi maknanya ini sepatutnya ada. Orang Myanmar cerita, sahabat cerita, dia punya mindset dia bila korban ni, dia suka cari lembu besar. Myanmar tu, kalau seekor ni mari lembu besar, besar. Kawan dia pula grup lain mari besar lagi. Tengok tu. Hak ni pula mari besar lagi. Jadi pastabiqul khaira dalam arti kata untuk nak membesarkan syiar Allah ni bagus. Bukan riak lah. Allah menyatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk di kalangan orang yang mempunyai hati yang bertakwa. Ulama ahli tafsir menafsirkan dengan menyatakan salah satu daripada makna membesarkan syiar Allah itu ialah cari binatang yang gemuk, yang besar untuk korban. Cari binatang yang besar, yang gemuk untuk korban. Kerana binatang ini menjadi saksi kita pada hari akhirat kelak, menjadi syafaat kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Binatang yang ini yang kita korbankan, dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Jadi besar tu lagi hebat. Jadi di situ bukan makna nak menunjuk riak, tapi nak menzahirkan, ya Rab, aku cari binatang korban yang terbaik, yang besar, yang sihat. Nabi sembelih Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabshaini amlahaini akranaini atau kamakan. Nabi sallam pernah sembelih binatang kurban 2 kibas yang amlah. Amlah ni ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama ni dengan makna binatang ni binatang comel warna putih. Pendapat yang kedua menyatakan amlah ni hak jenis gemuk, hak tembak. So Akranai ni yang bertanduk. Ini binatang kurban. Jadi kemah binatang. Dia datang pada hari kiamat menjadi saksi. Jadi sebab itu binatang. Kedua tuan-tuan,
Bila kita korban nanti, kita kena ingat, bila kita korban ni, kita cuba memisahkan jiwa kita daripada sifat bahimiyah kepada sifat insaniyah. Kita semata-mata kerana sami'na wa ata'na kepada Allah, kita sembelih binatang tersebut. Kita nak buang sifat kekambingan, kelembuan, kebinatangan terwujud pada kita, masuk sifat kepatuhan kepada Tuhan Rabb Al-Alamin. Dan di situ juga satu tanda isyarat signal yang cukup halus. Signalnya, disitulah tanda penyerahan kita pada Tuhan. Kita serah pada Tuhan. Apa balasan orang serah pada Tuhan? Apa balasan orang yang serah pada Tuhan? Balasannya adalah dia akan diberi kelebihan yang besar. Sama ada cash dunia atau akhirat, sudah barang pasti apabila ikhlas berlaku. Mana dalil Ustaz? Dalilnya, bila mana Nabi Allah Ibrahim terpaksa berkorban anaknya kerana ikut perintah Tuhan. Sepatutnya saya ulas, ini panjang tapi masa tak sempat. Bila mana kedua-duanya telah sanggup, Abah berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Anak jawab balik, ya abati fa'al ma tu'mar. Abah kata, wahai anakku, anak kesayanganku, aku tengok dalam mimpi aku sembelih. Anak ni yang patuh mutlak kepada bapaknya, kepada Tuhannya, berkata, wahai ayah kesayanganku, laksanakanlah perintah tersebut. Mu tengok aku orang yang sabar, orang yang solat, orang yang boleh terima. Maka berlakulah satu sembelihan di Mina, yang tahunya adalah Tuhan langit, yang tahu adalah Ibrahim, yang tahu adalah Ismail. Itu je 3 orang. Hajar tak tahu, Hajar tak ada situ. Ni cakapan ni antara 2 anak dengan abah, anak dan abah sembelih. Sebab itu antara syariat korban kita di Mekah, kita sunat korban di Mina. Sebab masa tu orang buat haji, salah satunya maksudnya korban situlah Nabi buat. Nak sembelih, hak ni sayang kat orang ni, hak ni sayang kat orang ni, sama-sama sayang, tapi ikut perintah Tuhan. Bila ikut ni maknanya serah. Bila serah, Allah sebut falamma aslama, bila mana kedua-duanya berislam, mana serah pula-pula. Wa tallahu lil jabin, okey dah, laksana dah ni. Maka Allah kata, kau telah benarkan mimpi kamu wahai Ibrahim, maka kami gantinya, wafadainahu, kami gantinya dengan satu sembelihan yang besar. Tengok, Allah bagi cash. Kalau Allah janji macam itu, maknanya orang yang korban, insya-Allah Allah ganti. Pertama, Allah bayar cashnya. Orang yang kita bagi daging korban, semua kata kepada kita 3 perkara. Baiknya dia, pemurahnya hati dia. Semoga Allah rahmat, kasih sayang, Allah beri rezeki bertambah kat dia. Tak pasal-pasal orang ni doa, orang ni doa. Kalau kita kata, Ji, doa kat saya, dia kata, pada saya doa kat awak, saya doa saya. Tapi dengan sebab dibahagi, tak payah suruh terus doa. Tuan-tuan tahu, itu hebat. Orang semua pakat kata baik, orang semua pakat kata bagus, orang semua. Tak pasal-pasal kita ni tak berapa nak baik pun jadi baik juga. Asalnya tak berapa sangat baik, tapi dah orang pakat doa jadi baik, baiklah kita, insya-Allah. Jadi ini peluang-peluang yang kadang-kadang kita tak nampak. Korban ni kena latih. Kita kena ingat
bila mana kita korban setiap bulu, bikulli sufin hasanah, setiap bulu tu yang ada pada binatang tu adalah satu kebajikan. Darah sebelum jatuh kat bumi, yaqa'u indallah, jatuh kat tangan, kat Allah dulu, kepada Allah dulu sebelum jatuh pada tumpah atas tanah. Mana Allah terima. Korban ni luar biasa. Inilah antara falsafah yang cukup besar, yang kalau kita tengok, kita renung, maka sebenarnya kita dapat sejumlah kebaikan-kebaikan. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Nak cakap panjang jadi panjang pula. Jadi pengusi kata makanan pun ada dah, jadi kita kena makan. Dan saya merasakan seronok kerana ni kali pertama saya ingat saya sampai masjid ni, surau ni. Sebelum dalam ni jarang saya masuk, jadi tak tahu sangat. Ni baru masuk, alhamdulillah. Walaupun dulu memang selalu masuk surau Al-Qudwah dan sebagainya, tapi lama tak ada masuk. Dan saya ada sahabat-sahabat yang lama yang masih saya kenal lagi. Hak mati pun memang ada, hak hidup, hak sakit, maklumlah. Tapi itu sebagai satu tanda kita masih lagi istiqamah dengan masjid dan surau. Dan sifat seperti datang ke masjid, ke surau ni, belajar, kena sungguh-sungguh tuan-tuan. Semalam saya ceramah di satu surau dekat dengan Kota Seri Mas. Seorang ni tuan-tuan, dia duduk di Masjid Sayyidina Hamzah di Kuala Lumpur. Dia cakap saya mesti, dia kata beza tu di KL dengan di kampung beza. Sebab suasana sana tuan-tuan, orang semangat luar biasa. Yalah, hak bijak-bijak, pandai-pandai pergi kerja besar di KL, duduk KL. Jadi mereka asalnya kampung juga, tapi jenis hak ni jadi dia memakmurkan, mengimarahkan, masya-Allah. Jadi perkara macam ni jangan kita biarkan hak sebelah KL, sebelah ni hidup surau masjid dia, tapi kita nak kita hidup. Ada surau masjid satu tu di Selangor, saya mengajar tiap-tiap minggu. Kuliah muslimat je, tapi ramai pada sini. Muslimat dia pun ramai pada campur orang lelaki ni semua sekali. Oh ramai. Baca. Saya tanya pengurus kawan saya, kecil lagi umur baru 30-an, baru 30 saya tanya dia. Masjid dia pengajaran ceramah tak banyak, lebih kurang 100 kali sebulan. Kat kita banyak dah 8 kali. Tu banyak. Ini 100. Kuliah malam setiap ada, kadang-kadang isyak ada, kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah tengah-tengah kuliah pun ada, kuliah perdana ada, macam-macam jenis kuliah. Hidup surau masjid tu hidup. Bila saya kata Allah kita rasa seronok. Kita harap surau ni pun jadi macam tu. Jadi saya rasa sekarang itulah yang dapat saya sampaikan. Cuma saya ni tak ada kerja lain, kerja menulis. Jadi buku isu haji apa selepas ni jawapan kepada banyak persoalan yang kalau tuan-tuan nak tengok. Buku tentang tip hafazan Quran, macam mana kita nak baca Quran, nak ngaji Quran, nak bagi anak-anak kita biar faham Quran dengan sebaiknya. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kita ni. Buku seperti Syekh Hasan Banna daripada DBP saya juga buat, nak tengok tokoh pendakwah macam mana. Dan buku yang paling laris sekarang ni salah satunya Kafi Syarah Hadis 40. Hadis 40 ni saya nak buat, mula-mula saya tulis lebih kurang dah 20 tahun dulu. Saya waktu mengajar di Taman Rasa Sayang. Rasa Sayang tu dekat Jayang lama tu, dekat dengan Senawan tu. Situ. Tak siap-siap. Selepas 20 tahun baru siap. 20 tahun baru siap. Jadi kalau boleh tengok. Dibilas pula dengan tatmim, pelengkap. Kenapa? Kerana yang ni Ibn Rajab yang buat. Jadi hadis dia dua-dua ni dalam 50 buah hadis. Jadi kita syarah satu persatu dalam versi Melayu dan banyak lagi lah tuan-tuan.
Yang penting membaca, memahami, belajar dan kita menhayati dengan sebaiknya. Mohon maaf bahasa saya guna mungkin kasar tak sesuai dengan khalayak, terasa hati pada pihak tuan-tuan puan-puan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya juga minta maaf lah. Ngomong saya pun tak lama mati ke apa ke. Maklum sajalah kita sama-sama hidup ni. Dan saya pun insya-Allah kalau ada rezeki akan pergi ke Makkahul Mukarramah pada tahun ni dalam kapal-kapal yang terakhir insya-Allah. Jadi saya doakan tuan-tuan semua berjaya dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberkati hidup anak-anak, isteri semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ya muyassir muyassir umrana wa haqiq raja'ana ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'dan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.